Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali kita mula dengan pengenalan ringkas syarikat. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1947 dengan nama Malaysia Airways Limited. Yang kedua, syarikat ini merupakan inisiatif bersama beberapa buah syarikat dan organisasi yang lain, antaranya Ocean Steamship Company of Liverpool, Straits Steamship of Singapore and Imperial Airways. Ketiga-tiga entiti ini mencadangkan kepada kerajaan British pada waktu itu. Hal ini bagi menyediakan kemudahan penerbangan pergi dan balik antara Singapura dan Penang. Selepas 10 tahun, Malaysia Airways Limited telah berkembang daripada syarikat domestik kepada syarikat antarabangsa. Pada tahun 1965, selepas peristiwa Singapura menarik diri keluar daripada Malaysia, syarikat ini telah menjadi syarikat penerbangan binasional dan dinamakan semula kepada Malaysia Singapore Airlines. Kedua negara telah bersetuju membuat haluan masing-masing pada tahun 1973 dan menyebabkan MSA dibubarkan. Selepas MSA dibubarkan, syarikat tersebut menukar nama sebagai Malaysia Airways Limited dan dinamakan semula sebagai Malaysia Airlines System. Berikut merupakan senarai BMC kami. Segmen pelanggan menerangkan bahawa sasaran pelanggan sesuatu syarikat. Sasaran pelanggan bagi syarikat ini adalah secara umum. Antara sasaran pelanggan bagi syarikat ini ialah pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang menyambung pelajarannya di peringkat antarabangsa seperti United Kingdom, Saudi Arabia dan lain-lain. Yang kedua adalah golongan dewasa. Sebagai contoh, individu dewasa yang ingin melancong ke luar negara atau sekumpulan golongan dewasa yang ingin menuntut pengalaman dari negara asing dan bertekad untuk menziarahi negara luar. Yang ketiga, keluarga. Keluarga yang merancang untuk melancong ke luar negara bagi meluangkan masa bersama keluarga mereka sendiri dengan iklim kawasan yang berlainan daripada biasa. Berikut merupakan sasaran pelanggan bagi Malaysia Airlines. Macam mana pelanggan nak berhubung? Pelanggan boleh berhubung dengan syarikat Malaysia Airlines dengan menggunakan hotline call. Jika kita berada di dalam Malaysia, nombor yang kita boleh hubungi untuk syarikat Malaysia Airlines adalah 1-300-88-3000. Namun, sekiranya kita berada di luar Malaysia, caj tambahan akan dikenakan untuk kredit phone kita. Seterusnya, melalui media sosial Instagram. Media sosial Instagram untuk syarikat Malaysia Airlines ialah @MalaysiaAirlines. Seterusnya, Twitter @my_airport. Seterusnya, Facebook Malaysia Airlines. Dan juga kita boleh berhubung dengan syarikat Malaysia Airlines melalui website rasmi mereka seperti yang tertera di PowerPoint ini. Selain itu, sekiranya kita ingin mengadu sebarang masalah ataupun mendapatkan lebih banyak info, kita boleh terus email mereka menggunakan alamat email ini: customercare.mhholidays@tui.com. Akhir sekali, syarikat Malaysia Airlines menawarkan dua cara jualan untuk menjual tiket penerbangan, iaitu jualan secara langsung dan juga tidak langsung. Kita juga boleh melakukan tempahan tiket melalui atas talian, iaitu di laman web malaysiaairlines.com, dan juga kita boleh membeli tiket secara langsung di kaunter di KLIA. Menerangkan tentang hubungan pelanggan. Yang pertama ialah personal assistant, iaitu bantuan peribadi. Personal assistant berlaku sama ada melalui staf di kedai atau melalui telefon, email dan alat-alat komunikasi lain. Dalam cara perhubungan ini, memang ada seseorang yang melayan pelanggan secara peribadi pada waktu tersebut. Yang kedua ialah dedicated personal assistant, iaitu bantuan peribadi khusus. Bentuk perhubungan pelanggan jenis ini selalunya dijumpai bagi produk dan perkhidmatan yang lebih mahal. Sebagai contoh, pengurus dana, saham, amanah mungkin akan menjaga seorang hartawan yang melaburkan berjuta. Yang ketiga ialah self-service, iaitu khidmat mandiri. Seperti vending machine adalah contoh terbaik bagi perhubungan pelanggan jenis ini. Pelanggan dibiarkan untuk bertindak sendiri
dengan sistem atau mesin yang disediakan oleh syarikat. Yang keempat ialah automated, iaitu sistem auto. Kaedah automated pula lebih canggih berbanding self-service kerana sistem ini akan mengetahui profil pelanggan dan dapat berinteraksi dengan pengguna. Sistem tempahan tiket online adalah contoh tipikal kaedah ini. Dan terakhir ialah kelima, communities, iaitu community. Para pelanggan akan berkomunikasi sesama sendiri melalui forum atau platform online yang sudah disediakan. Kebanyakan pertanyaan biasa akan dijawab oleh pelanggan lain dan selebihnya akan dijawab oleh wakil syarikat. Penjanaan pendapatan Malaysia Airlines. Bagaimanakah Malaysia Airlines menjanakan pendapatan mereka? Salah satu cara iaitu melalui caj perkhidmatan. Malaysia Airlines akan mengenakan caj tambahan bagi penumpang yang membeli tiket pada waktu terdekat, iaitu last minute. Selain itu, caj tambahan dikenakan pada tempat duduk premium atau dikenali sebagai business class. Hal ini dikatakan demikian kerana pramugara dan pramugari akan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada penumpang agar mereka berasa lebih selesa. Malaysia Airlines juga menjual tiket tempat duduk kelas pertama dan tempat duduk premium yang lebih banyak semasa penerbangan perjalanan jauh untuk menjana lebih banyak wang. Malaysia Airlines menghasilkan penjualan barang perhiasan atau cenderahati yang bertemakan Malaysia Airlines. Semasa dalam perjalanan ke tempat destinasi, penumpang boleh membeli aksesori atau cenderahati yang bertemakan Malaysia Airlines semasa perjalanan di dalam kapal terbang. Pramugara atau pramugari Malaysia Airlines akan menawarkan kita sama ada kita mahu membeli cenderahati daripada mereka atau tidak. Kedua, aksesori atau cenderahati yang bertemakan Malaysia Airlines juga boleh didapatkan di sekitar pekarangan lapangan terbang, iaitu di bus-bus kecil di sana. Sumber utama. Yang pertama ialah pesawat. Pesawat tersebut mestilah pesawat yang selesa untuk digunakan oleh penumpang dan anggaran kos untuk membeli atau menyewa pesawat ialah $86 juta. Yang kedua ialah mekanik. Mekanik tersebut mestilah memastikan pesawat dalam keadaan yang selamat untuk digunakan dan membaiki dan menyelenggara apabila berlaku sebarang kerosakan. Yang terakhir ialah juruterbang dan pramugari. Tanggungjawab mereka ialah untuk memandu pesawat ke destinasi dan memberikan layanan yang baik dan juga keselesaan kepada penumpang. Aktiviti utama syarikat Malaysia Airlines. Syarikat Malaysia Airlines mempunyai dua aktiviti utama, iaitu pengangkutan udara dan menjalankan promosi. Syarikat Malaysia Airlines menawarkan perniagaan berdasarkan perkhidmatan, iaitu perkhidmatan pengangkutan udara yang selesa dan berpatutan. Seterusnya, menjalankan promosi bagi menarik pelanggan seperti promosi cuti-cuti Malaysia dan promosi Visit Malaysia 2020. Promosi ini diwawarkan melalui internet, iklan TV dan media lain seperti surat khabar. Seterusnya beralih kepada jaringan utama. Kolaborasi bersama syarikat pelancongan. MAS telah berkolaborasi bersama TUI, iaitu syarikat pelancongan nombor 1 dunia, dan telah mewujudkan MH Holidays. MH Holidays menjadikan perjalanan pelancong lebih cepat dan mudah untuk mencari pilihan perjalanan dengan menyediakan 5,000 hotel dan lebih 50 destinasi di seluruh dunia sebagai pilihan. MAS berkolaborasi bersama Tourism Malaysia dalam Visit Malaysia 2020. MAS menawarkan harga tiket istimewa kepada pelancong domestik sebagai sokongan kempen VM 2020 melalui pasaran MH Holidays. Struktur kos bagi syarikat Malaysia Airlines. Bagi allowance productivity, penyediaan in-flight, jumlah dia RM23 per jam. Seterusnya ketua pramugara dan pramugari, RM21 per jam. Manakala allowance transport pula RM200 dan allowance dental RM500 setahun. Seterusnya kita tengok gaji pekerja. Gaji basic bagi pramugara dan pramugari iaitu RM1,200. Manakala gaji
kapten RM35,000 bagi tahun yang pertama. Khususnya RM40,000 hingga RM45,000 untuk 8 tahun dan ke atas. RM45,000 hingga RM50,000 untuk yang 12 tahun dan ke atas. Okey, bagi kos penyelenggaraan pesawat pula, saya ambil contohlah. RM485,383 sekali setahun. Bergantung pada masalah pesawat. Dan jumlah dia tak tetaplah setiap tahun. Okey, bagi yang 1,200 tadi, yang gaji basic bagi pramugara dan pramugari, itu hanya basic, belum termasuk allowance dan roster. Kalau roster seseorang pramugara dan pramugari itu cantik, jadi gaji pekerja tu boleh pergi sampai RM7,000 dan ke atas lah. Jadi jangan salah faham lah, 1,200 tu gaji basic. Bukanlah, sebenarnya banyak lagi. Dia belum termasuk dengan roster. Roster tu jadual. Semakin banyak pramugara ataupun pramugari tu fly, semakin banyaklah gaji.